Baik, terima kasih Atika dari Malaysia. Kemudahan satelit dengan sambungan Wi-Fi dan internet berkelajuan tinggi hubungkan komunikasi lokasi terpencil di Sarawak. Jadi untuk perinciannya, kita terus saja bersama Vanessa Mering langsung dari Bumi Kenyalang. Jadi silakan. Terima kasih Miza, salam sejahtera dan salam hormat. Sebanyak 150 tapak di Sarawak telah dikenal pasti untuk dipasang dengan kemudahan satelit iaitu Small Aperture Satellite VSAT iaitu sambungan Wi-Fi dan internet berkelajuan tinggi bagi mempercepat perhubungan komunikasi di kawasan luar bandar. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, sejumlah lebih 200 juta ringgit diperuntukkan bagi semua tapak terbabit. Peruntukannya untuk 100. Datuk Patinggi Abang Johari mendedahkan tapak yang diwujudkan kemudahan itu melibatkan lokasi yang terpencil. Dan ini adalah satu program di mana tempat-tempat yang diwujudkan internet ini tidak sampai kepada the normal grid, the normal line lah. Jadi ini ada isolated line. Tapi apabila kita gunakan satelit, ia akan push up nyampun connectivity. Sebab ia hanya gunakan special device. Device ni diletakkan di sekolah dan juga di kawasan-kawasan di mana digunakan selalunya JKK, ketua kaum yang menggunakannya untuk anak buahnya di rumah panjang. Jelas beliau lagi, setakat ini sebanyak 100 tapak telah dipasang di kawasan yang mempunyai bekalan elektrik dan menjelang akhir tahun ini, katanya baki 50 kawasan yang belum dipasang akan disambung dengan kemudahan internet. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Majlis Pelancaran Sarawak Rural Broadband Network di Kampung Long Terawan Mulu. Sarawak Rural Broadband Network merupakan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, agensi di bawah kerajaan negeri dalam usaha mendigitalkan ekonomi Sarawak dan pada masa sama menghubungkan masyarakat luar bandar ke dunia luar. Langkah ini merupakan kaedah baharu yang digunakan di kawasan pedalaman untuk mendapatkan capaian internet yang lebih baik. Bekalan simpanan air mentah di loji rawatan air di Kampung Limpaku, Pinang, Limbang perlu dipertingkat bagi memastikan keperluannya sentiasa tersedia untuk penduduk. Bagi tujuan itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Kedua, Datuk Hasbi Habibullah, memohon Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JEBAB supaya mempertimbang pembaikan dan penggunaan semula aset sedia ada untuk naik taraf 7 buah tangki di loji itu bagi menjamin bekalan air mentah. Ujar Dato' Hasbi, ini bagi memastikan penduduk di situ dapat menikmati bekalan air bersih secara berterusan kelak. Jadi saya minta kepada kerajaan, khususnya JEBAB, untuk buatlah kepada head ibu pejabat. Rasanya yang 7 buah tangki lagi di bawah itu sepatutnya direhabilitate juga. Diperbaiki semula. So, ia masih bagus. Dia semua di polytank di bawah itu tahan lasak, tak berkarat dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita baiki supaya sumber air di storage untuk sumber air itu banyak. Dan Kampung Limpaku tidak akan keputusan air lah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas membuat lawatan ke Kampung Limpaku, Pinang. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Limbang menyatakan banyak projek lain bakal dilaksanakan di bawah agensi pembangunan wilayah utara di kampung tersebut seperti jeti konkret untuk mengindahkan kampung itu. Malah katanya kunjungan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Nancy Sukri baru-baru ini ke kampung itu menguatkan lagi potensi pembangunan pelancongan domestik di kampung berkenaan. Selain mengeratkan kerjasama antara badan bukan kerajaan, RTM Miri turut menyantuni golongan memerlukan menerusi program Cakna CSR Miri FM bersempena ulang tahun ke-75 RTM. Menyambut baik langkah itu, Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Senadin berkata, langkah sedemikian haruslah diteruskan dari semasa ke semasa, lebih-lebih lagi dalam tempoh berdepan pandemik COVID-19 ini. Datuk Lee berkata menerusi inisiatif itu ia sekaligus dapat dijadikan contoh dan teladan selain membudayakan budaya tolong-menolong menerusi program amal untuk membantu golongan kurang bernasib baik. Kerajaan kita
memang ingin menggalakkan masyarakat kita, mereka yang lebih bertua, untuk membantu mereka yang kurang berupaya. Ini adalah juga selaras dengan kerajaan kita juga untuk membentuk masyarakat penyayang. Beliau berkata demikian di Miri ketika mengunjungi adik Puspa Marhima Ahadun Abdullah berusia 6 tahun yang menghidapi penyakit paru-paru kronik, kini bergantung kepada susu khas sejak berusia 2 tahun lagi. Di samping pergerakan yang terbatas, adik Puspa juga bergantung kepada mesin untuk bernafas. Datuk Lee turut berterima kasih kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri yang telah meluluskan bantuan bulanan RM500. Terima kasih sebab sudi datang untuk nangga Puspa. Alhamdulillah rezeki Puspa Dito ada Datuk Mok nangganya juga. Terima kasih banyak-banyak. Selain sumbangan berupa keperluan makanan daripada RTM Miri, Pusat Khidmat Senadin juga turut menyumbang tepung susu khas dan keperluan makanan kepada keluarga berkenaan. Turut hadir Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri, Pengiran Muhammad Najib Pengiran Muhammad dan Pengurus Stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut. Pada majlis yang berasingan, Pengurus Stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut menyampaikan hadiah kepada pemenang yang telah berjaya menjawab soalan kuis bersempena Hari Ulang Tahun ke-75 RTM. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyerahkan bantuan bencana lebih RM30,000 kepada 11 buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran pada 29 Mac lalu di Jalan Tionghoa Sibu. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan bantuan itu merangkumi wang tunai, bantuan persekolahan, elon pakaian harian dan bantuan bahan binaan. Selain itu, Datuk Seri Fatimah berkata bantuan awal seperti bakul makanan, bantuan kelengkapan tidur dan peralatan dapur juga telah diberikan pada hari kejadian. Bagi bantuan bahan binaan, 3 keluarga yang layak iaitu pemilik rumah diberikan bantuan sebanyak RM5,000 maksimum setiap ketua isi rumah. Manakala RM300 diberikan kepada 11 keluarga terlibat menerusi skim tabung bantuan segera. Pada 29 Mac lalu, seramai 46 mangsa melibatkan 11 buah keluarga hilang tempat berteduh selepas 9 kediaman terbakar dalam kejadian kira-kira pukul 1.50 pagi. Kejadian itu telah mengorbankan 1 nyawa. Di Miri, seramai 180 penghuni rumah panjang Jeff Ancum hilang tempat berteduh selepas rumah panjang terbabit terbakar malam tadi. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lopoh Kiong mendedahkan kebakaran berlaku kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Menerusi kenyataan, Lau memaklumkan kebakaran melibatkan rumah panjang Jeff Ancum terbabit terletak berhampiran Long Lapok di Tinjar. Hasil tinjauan di rumah panjang 24 pintu itu mendapati 19 pintu terbakar. Kesemua penghuni rumah panjang berkenaan selamat. Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Dr. Norisah Suhaili menerima kunjungan hormat daripada delegasi Pustaka Negeri Sarawak baru-baru ini. Rombongan Pustaka Negeri yang diketuai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Arpah Adenan turut disertai beberapa orang pegawai. Pustaka menerusi kenyataan media memaklumkan kunjungan hormat tersebut bertujuan berkongsi maklumat dan kemudahan perkhidmatan perpustakaan yang dapat digunakan oleh guru dan murid sekolah. Selain itu, Pustaka akan meneruskan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dalam penganjuran program pada masa akan datang. Bagi tahun ini, Pustaka Negeri akan mengadakan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit secara dalam talian yang akan diadakan pada 22 April ini bermula pukul 11 pagi. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.